Parlimen hari ini meluluskan rang undang-undang yang memberi cuti bapa selama 4 minggu berbanding 2 minggu sekarang ini. Perubahan itu berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun depan dan jumlah cuti penjagaan anak bawah usia 2 tahun pula dinaikkan daripada 6 hari kepada 12 hari setahun. Semua itu terkandung di dalam Akta Simpanan Bersama Pembangunan Kanak-Kanak yang dipinda. Pindaan ini sejajar dengan pengumuman Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong semasa membentangkan belanjawan negara tahun ini. Ia termasuk peningkatan kepada bayaran cuti bapa dan skim-skim bayaran semula. Bagaimanapun, tambahan 2 minggu kepada cuti bapa itu akan dilaksanakan atas dasar sukarela agar pihak majikan mempunyai masa untuk membuat penyesuaian. Oleh itu, cuti bapa tambahan yang dibayar pemerintah ini hanya disediakan bagi syarikat yang sedia untuk melakukannya. MSF bagaimanapun merancang untuk mewajibkannya secepat mungkin. Ia akan merunding dengan rakan kongsi tiga pihak sebelum mengambil tindakan selanjutnya. In the meantime, employers and employees may exercise flexibility in the parents' utilization of parental leave, such as by taking the leave in more than one period within their child's first year to minimize disruptions to business operations. Parents should also play their part by discussing their leave arrangements with their employers in advance so that their employers can plan for the necessary covering arrangements and any additional resources that they may require. Lebih 15 anggota parlimen bangkit bersuara berhubung langkah untuk meningkatkan cuti bapa. Ada yang mengalu-alukannya dan ada juga yang prihatin tentang kesan terhadap tenaga kerja perniagaan, lebih-lebih lagi bagi syarikat kecil. Anggota Parlimen GRC Jalan Besar Dr. Wan Rizal Wan Zakaria pula menggesa MSF supaya menimbangkan bagaimana langkah-langkah ini dapat diluaskan kepada semua ibu bapa yang sedang bekerja. Pindaan ini bukan sahaja sebuah undang-undang tetapi juga cerminan kepada nilai, aspirasi dan komitmen kita terhadap masa depan keluarga di Singapura. Ia membolehkan bapa memainkan peranan yang lebih aktif dalam peringkat awal kehidupan anak mereka dan juga menekankan kepentingan perkongsian tanggungjawab ibu bapa. Selain itu, pengenalan perkongsian cuti ibu bapa yang membolehkan ibu bapa berkongsi sehingga 8 minggu cuti bersalin adalah satu langkah yang progresif. Ini memberikan kelapangan dan pilihan, memperkenalkan keluarga untuk menentukan susunan yang paling sesuai bagi mereka. Saya akur stigma terhadap pengambilan cuti keluarga hadir dalam masyarakat kita. Oleh itu, kita perlu memastikan bahawa kita ada kempen kesedaran awam untuk menekankan kepentingan tanggungjawab yang dikongsi. Menurut Cik Sun, pemerintah akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi tiga pihak untuk mewujudkan tempat kerja yang mesra keluarga. Sementara itu, bapa bekerja yang tidak layak bagi skim cuti dibayar pemerintah disebabkan aturan pekerjaan mereka layak untuk menerima faedah wang tunai sebagai ganti. Cik Sun juga mengajar agar lebih ramai majikan sektor swasta menyediakan cuti penjagaan kanak-kanak berdasarkan bilangan setiap anak. Menjawab seruan agar ditingkatkan sokongan kewangan bagi ibu bapa yang menjaga kanak-kanak berkeperluan khas, Cik Sun mengatakan MSF akan menyemak skim-skim yang ada. Pemerintah menimbangkan mengambil balik gaji yang dibayar pada Encik S. Iswaran semasa beliau mengambil cuti ketidakhadiran sekiranya beliau dikenakan tuduhan. Ketua Dewan Indrani Raja berkata demikian dalam perbahasan di mana Parlimen mengundi menolak usul menggantung Encik Iswaran daripada Parlimen. Encik Iswaran yang menjalani cuti ketidakhadiran sedang beliau menjalani siasatan sekarang ini masih menerima gaji yang dikurangkan kepada $8,500 sebulan. Beliau juga masih menerima ilaun anggota Parlimen. Consider a clawback if justified. If he is charged, the Prime Minister will consider the allegations, the accusations against him and decide whether to make him resign and to pay back both salary and allowance without waiting for legal process. Usul itu digerakkan anggota Parlimen tanpa kawasan undi NCMP Hazel Puah yang mahu para anggota Parlimen atau menteri yang disiasat bagi kesalahan rasuah dikenakan cuti tanpa gaji sehingga kes selesai. Ini khususnya memandangkan Singapura mengambil pendekatan sifar toleransi terhadap rasuah.
Should we have a system that allows an outcome whereby an MP who is eventually found guilty of corruption and whose duties had been suspended can continue to receive in full his or her MP allowance over the entire duration of investigation, plus the duration of court proceedings until he or she is finally pronounced guilty and all avenues of appeal exhausted? Is this a good use of tax revenue? Isn't this a drain on our resources? If this is not a desirable outcome, then we need to do something. This motion is therefore about the prudent use of taxpayers' money, not a presumption of guilt. Parlimen juga diberitahu bahawa Jabatan Pilihan Raya ELD sudah memasukkan semula nama lebih 1,000 rakyat Singapura ke dalam daftar pengundi. Ini selepas mereka secara silap diletakkan ke dalam senarai bukan pengundi bagi pilihan raya 2023 meskipun sudah mengundi dalam pilihan raya yang lalu. Menjawab pertanyaan Parlimen, Menteri Bertanggungjawab bagi Perkhidmatan Awam Chan Chun Sing memberi jaminan bahawa ia tidak menjejas keputusan pengundian pilihan raya tersebut. Kesilapan itu besar kemungkinan berpunca dari butiran NRIC pengundi yang tidak dirakam dengan betul oleh sistem pendaftaran elektronik yang hanya diperkenalkan pada pilihan raya umum 2020. It is likely that in their effort to clear the queues at some polling stations quickly in GE 2020, some election officials might have missed out this step. As a result, the registration of the affected voters was not captured. For presidential election 2023, we implemented a new electronic registration system with a simplified process. Elections officials need not press any button to return the registration screen to register the next voter. Therefore, the issue of non-captured registrations as a result of not pressing a button would no longer arise. Dalam satu lagi soalan Parlimen, APSMC Bukit Panjang Liang Eng Hua bertanya, mengapa ELD tidak mengemaskini daftar tersebut secara automatik selepas setiap pilihan raya memandangkan mengundi diwajibkan di Singapura? Encik Chan berkata ini kerana Akta Pilihan Raya memerlukan nama-nama pengundi yang tidak layak mengundi untuk dihapuskan daripada daftar sekiranya mereka tidak mengundi. Rakyat tersebut harus membayar denda $50 untuk memasukkan semula namanya ke dalam senarai sekiranya mereka tidak memberi sebab yang munasabah untuk tidak mengundi. Yuran tersebut akan dikecualikan jika mereka memberi sebab munasabah seperti berada di luar negara pada hari mengundi. Dan saudara, bermula bulan depan, harga menghantar surat menerusi pos akan naik iaitu 20 sen lebih mahal. Ini bermakna untuk menghantar surat biasa atau standard, harganya adalah 51 sen, bukan lagi 31 sen pada masa ini. Harga baru itu akan berkuat kuasa 9 Oktober ini. Kali terakhir Singapore Post menaikkan bayaran pos adalah pada tahun 2014 untuk membantu orang ramai menampung kenaikan kos itu. Setiap isi rumah akan diberikan satu buku kecil yang mengandungi 10 stem dari hujung bulan depan. Singpos menyatakan kenaikan bayaran pos perlu demi menangani kenaikan kos tenaga kerja, bahan pembakar dan perbekalan. Selain itu, ia juga menyaksikan kemerosotan lebih 40% dalam jumlah kiriman pos sejak 4 tahun lalu. Singpos turut membuat beberapa perubahan bagi memperhalusi struktur kadar bayaran kos. Misalnya, kadar pos tempatan tidak lagi ditentukan oleh berat kiriman. Menurut syarikat itu lagi, ia akan bekerja rapat dengan pihak berkuasa untuk mengkaji struktur perniagaannya dan akan menghasilkan strategi jangka panjang demi menjadikan perniagaan itu lebih mampan. Ini berlaku setelah perniagaan pos domestik melaporkan kerugian tahunan pertama untuk tahun kewangan yang berakhir pada bulan Mac. Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA dan Home Team menyiasat sebanyak 310 kes diskriminasi di tempat kerja dalam tempoh 5 tahun lalu. Sekitar 130 daripada kes tersebut disokong oleh bukti dan para pegawai Home Team terbabit sudah pun dikenakan hukuman. Demikian menurut Menteri Ehwal Dalam Negeri Merangkap Undang-Undang K. Shanmugam dalam jawapan bertulis di Parlimen hari ini.
Ini sebagai menjawab pertanyaan sebilangan anggota Parlimen AP berhubung saluran-saluran yang sedia ada sekiranya pegawai Home Team ingin membuat aduan tentang cabaran yang mereka hadapi di tempat kerja. Ini ekoran kes seorang pegawai polis SPF yang sudah ditemui sudah meninggal dunia di sebuah kaki blok di Yishun 2 bulan lalu. Mendiang sebelum ini pernah memuat naik catatan di Facebook mendakwa menghadapi diskriminasi kaum dan buli di tempat kerjanya. Encik Shanmugam memberi jaminan MHA dan Home Team memandang serius sebarang aduan dan akan menjalankan siasatan sebelum menghukum para pegawai yang bertanggungjawab tanpa mengambil kira pangkat mereka. Encik Shanmugam turut menarik perhatian kepada saluran-saluran yang boleh dimanfaatkan pegawai MHA untuk membuat aduan mengenai layanan tidak adil, diskriminasi di tempat kerja dan sebarang isu berkaitan kelakuan atau tingkah laku yang tidak wajar. Tambah Encik Shanmugam, semua pegawai dimaklumkan mengenai saluran-saluran ini apabila mereka menyertai MHA sewaktu sesi penyesuaian buat pegawai baru dan sewaktu program latihan. Pemerintah sedang mengkaji sama ada mahu mengiktiraf bahasa isyarat Singapura. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF menyatakan ia perlu menimbangkan bagaimana status rasmi sedemikian dapat membawa manfaat yang ketara bagi golongan kurang daya pendengaran. Bahasa isyarat Singapura SSL kini digunakan dan diterima secara meluas oleh masyarakat tempatan. Ia juga merupakan bahasa yang digunakan untuk memberi arahan dan maklumat dalam bidang akademik. Misalnya, sekolah-sekolah menerima bantuan untuk menyediakan sokongan bahasa isyarat bagi pelajar yang disahkan kehilangan pendengaran. Siaran televisyen bagi ucapan yang menjadi kepentingan negara dan awam juga disertai dengan bahasa isyarat. Ini termasuk bagi rapat umum Hari Kebangsaan dan ucapan belanjawan setiap tahun. MCI will continue to make government communications and information more accessible and inclusive to the deaf and hard of hearing community and work with MediaCorp to enhance accessibility features on free-to-air TV channels. Bercakap di satu acara sampingan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata, manfaat yang dapat diraih daripada teknologi kecerdasan buatan atau AI boleh merubah sektor-sektor seperti kesihatan, jaminan makanan dan perubahan iklim. Tetapi cara lama untuk mengawal selia, bekerjasama dan menggubal undang-undang tidak akan mencukupi. Ini memandangkan teknologi itu juga mempunyai risiko yang besar. The impact, both in terms of opportunities and risk, actually have asymmetrical effects on different countries and different societies. And the question is, how ready are we when we face this tsunami of impacts, both positive and negative? And we believe that we need regional and we need multilateral global approaches. Dr. Balakrishnan menarik perhatian kepada pentingnya melaksanakan langkah-langkah perlindungan yang tepat untuk memastikan ketelusan dan privasi. Beliau merujuk kepada model rangka kerja tadbir urus kecerdasan buatan yang menjadi sebahagian daripada pendekatan tersebut. Rangka kerja itu diperkenalkan Singapura pada 2019.